12 orang. Sepatutnya 16 orang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Buka. Waalaikumsalam. Okey, buka video boleh tak? Nak tengok wajah masing-masing. Sihat ke tak hari ni? Okey, terima kasih. Buka video. Okey, mana lagi? Kalau ikut dalam kumpulan kita ada dalam 16 orang pelajar. Okey, tapi masih lagi baru 12 daripada kita, mungkin 4 orang lagi on the way kot. Okey, alhamdulillah hari ini hari yang sesi yang kedua untuk minggu pertama dan kita telah pun tahu sedikit sebanyak tentang modul subjek kita ni atau modul kursus kita ni secara keseluruhan dan anda pun dah diberikan pendedahan terhadap tugasan-tugasan anda. Setakat ni masih belum ada sebarang penghantaran kot rasanya dalam Google Classroom. Masih lagi berusaha untuk buat buku scrap. Dan alhamdulillah terima kasih sebab dah buat senarai untuk pembentangan. Cuma untuk kerja berkumpulan iaitu esei yang awak kena buat tu iaitu terpulang kepada anda sendirilah memilih kumpulan anda. Saya harapkan kalau boleh tu jangan melepasi tarikh atau minggu akhir penghantaran. Saya takut nanti habislah markah. Macam Madam kata 10% kena tolak, bukan kosong terus. Boleh hantar lewat cuma 10% kena tolak lah. Tapi kita sebagai pelajar kemahiran berfikir, kita membina peribadi. Okey, Madam cakap awak masuk ni bukan untuk lulus exam, tapi awak nak bina peribadi awak berdasarkan kaedah berfikir yang paling tepat, paling baik dan paling sesuai. Okey, pada hari ini kita akan masuk bab yang pertama. Mungkin lagging sikit lah sebab internet kat sini. Madam guna mobile data ni. Biasa sebab hujan tadi lebat sangat kat luar. Harapannya tak hilang lah. Kalau lah Madam tiba-tiba hilang, tengah-tengah bercakap, suka seronok cakap sorang-sorang kan. Awak tengok tiba-tiba Madam pun hilang kan. Tolong bagi mesej dalam WhatsApp terus bagi mesej. Ataupun mana yang Madam buka tu tak nampak, tolong beritahu teruslah, buka terus mic tu terus cakap. Sebab Madam mendengar. Setiap kali Madam present pada anda, Madam tak nampak awak dan Madam tak boleh baca teks dalam kawasan mesej tu dekat box mesej tu Madam tak boleh baca. Jadi apa-apa hal just terus buka mic terus cakap. Itu lebih baik. Baik, kita teruskan. Sangkut-sangkut itulah saya kata kalau sangkut-sangkut tu minta bersabarlah. Rasanya Maxis ni kuat dah ni, tapi tak kuat sebab hujan lebat. Terpaksalah kita cuba yang terbaik. Tapi insya-Allah Madam pula. Puan saya tengah rekod sesi kita ni. InsyaAllah video ni saya akan upload di YouTube channel saya. Saya bagi link pada anda sekalian. Dia akan berjalan bila kita rekod ni, tak ada sekat-sekat lah. Nanti saya bagi link, anda boleh masuk. Kalau nak buat ulang kaji boleh masuk. Cuma jangan lupa subscribe dan juga like. Nak komen tak komen tu tak ada markah lah, tapi kena subscribe dan juga like. Yang itu kena buat sebab awak mempelajari nota ni daripada YouTube channel saya. Saya pun YouTuber, jangan tak tahu. Baik, kita masuk slide terus Bab 1. Bab 1 ni kita nak tengok istilah konsep berfikir dan membuat keputusan. Anda kena faham bahawa setiap kali kita berfikir sebenarnya ia membawa kita kepada satu proses. Berfikir ni satu proses. Bila satu proses ni adalah beberapa peringkat atau fasanya dan mesti ada hasilnya. Itu masuk proses. Bila kita tahu tentang konsep berfikir, kita sebenarnya lebih menghargai setiap proses yang kita alami dan kita tidak akan orang kata jump to the point.
kita tidak akan terus memandang perkara itu tanpa melalui proses-proses tadi. Yang menjadi masalah dalam kebanyakan kita pada hari ini ialah kita membaca apa yang diviralkan, tapi kita melepasi, kita tak nak lalui proses berfikir. Dapat je daripada madam terus viral. Tak kira dah sebab tengok madam yang bagikan, kononnya macam betul kan. Tapi bila kita tak melalui proses berfikir, apa yang kita viralkan kepada orang tu, daripada orang ni ke orang ni, terus kita viral satu grup lain tu, satu grup lain pula pergi viralkan, dia jadi berantai, tapi masing-masing semua tak nak berfikir. Atas dasar tadi yang hantar tu ialah trusted person. Trusted. Jadi bila kita rasa itu trusted person, kita skip proses berfikir yang menyebabkan orang kata akibatnya mungkin akibat yang buruk bakal berlaku. Jadi nak tak nak, apa sekalipun yang kita buat, even daripada trusted source, kita kata trusted source, buatlah lebih banyak lagi rujukan. Tak salah, sebab sekiranya ia benar, rujukan yang kita cari selepas tu pun akan membenarkan apa yang kita sedang cari. Okey, dan ini yang diajar kepada pelajar-pelajar di peringkat IPT. Anda pelajar IPT bukan pelajar sekolah. Jadi bila dikatakan pelajar-pelajar IPT, anda kena ingat sebagai pelajar IPT, anda sebenarnya sedang menyiapkan diri anda sebagai seorang yang lebih matang. Sebab bila dah graduate nanti, anda dah bergraduasi, anda akan bekerja, anda akan berumah tangga, anda akan menjadi orang yang membuat keputusan dalam hidup. Anda buat keputusan sendiri dah. Tak ada dah lagi anda mengharapkan ibu bapa anda untuk membuat keputusan kepada anda secara mutlak. Mungkin ada sikit-sikit lah, tetapi secara mutlak anda akan mula belajar untuk membuat keputusan sendiri. Katakanlah anda tidak tahu proses berfikir itu adalah proses yang perlu dilakukan, menyebabkan habislah nanti kan, lama-lama tak ada pasal, menyebabkan berlaku satu bentuk kegagalan dalam kehidupan kita pada masa hadapan. Alhamdulillah, pelajar-pelajar pada hari ini yang tengah belajar dengan madam, anda cuba untuk menjadi orang yang lebih baik, dan anda nak tahu tentang apakah konsep berfikir supaya anda boleh jana ya nanti. Hasil pembelajaran topik kita, macam saya katalah, teori, banyak sangat teori kan. Cuma kita belajar teori sikit-sikit, nanti saya akan bagi beberapa latihan yang melibatkan praktikal. Sebab saya dah kata, untuk belajar subjek kemahiran ini bukan teori. Kemahiran ini maksudnya ia praktikal. Anda menjana kemahiran anda melalui teori. Bila dah faham teori, insya-Allah penggunaan teori tadi dapat memberikan awak praktikaliti yang lebih baik dan lebih sistematik. Kita tengok sikit definisi. Alah, buat apa nak cakap pasal definisi kan? Semua orang dah tahu pasal berfikir. Berfikir ni guna otak. Semua orang ada otak. Kan? Binatang-binatang juga mempunyai otak. Jadi, adakah maksudnya manusia dan binatang berfikir? Itu yang perlu kita soal kepada diri kita. Adakah kita sama seperti haiwan? Adakah haiwan pun ada otak? Kita ada otak, kita berfikir, haiwan pun berfikir. Jadi, apa sebenarnya definisi itu secara istilah? Okey. Berfikir ni kalau dia ikutkan, kita sebenarnya banyak kali melakukan proses berfikir ini di luar sedar. Banyak kali kita buat macam tu. Okey, kalau di dalam sedar pun, itu pun kadang-kala bukan satu proses berfikir yang positif atau proses berfikir yang lengkap. Kita banyak antara kita ni suka, itulah tadi madam cakap, jump to the point. Dapat tahu sikit, terus buat spekulasi sendiri, terus buat keputusan sendiri kan. Jadi apa yang kita nak tahu ialah kemahiran berfikir ni adalah satu kurniaan yang paling besar Allah kurniakan kepada kita, sebab tu otak letak ke atas. Ada ke nampak otak letak kat kaki? Tak ada kan? Jadi Allah dah meletakkan otak tu di atas sekali. Maksudnya kalau kita ikut ranking tu, dia paling tinggi sekali. Kalau ikut nombor 1, dialah nombor 1. Otak tu lah nombor 1. Jadi kalau banyak perkara, otak tu lah yang sebenarnya kena bekerja dahulu. Sebab otak ni dia ada link, dia ada salur dia tu terus kepada kita satu badan. Satu badan tu digabungkan dan dicantumkan melalui apa yang kita panggil sebagai salur saraf. Saraf yang datang daripada otak. Jadi kenapa kita nak mengelak daripada berfikir? Berfikir ni kalau awak selalu buat proses berfikir,
Kita walaupun tak angkat batu bata, tapi kalau kita berfikir secara betul, kita akan rasa letihnya berfikir ni. Sebab ia ada satu proses. Mana ada proses yang tidak meletihkan? Semua proses meletihkan, kan? Kan? Jadi kat sini nampak Maida ulang banyak kali bahawa berfikir itu satu proses dan untuk mengalami proses tersebut kita kena ada kemahiran. Okey? Kemahiran dan berfikir. Kalau kita bahagi kepada dua penggunaan istilah tadi, satu ialah istilah kemahiran dan satu lagi istilah berfikir. Kemahiran ini ia mampu diterima, mampu dibina dan ia mampu dinilai. Jangan kata kemahiran ialah sesuatu yang berbentuk rigid. Rigid ni maksudnya tak boleh diubah. Tak. Kemahiran ini boleh berubah-ubah ya. Daripada mahir, boleh jadi tak mahir. Daripada tak mahir, boleh jadi mahir. Sebab kemahiran ini boleh diasah dan boleh tumpul. Kalau dah kita ni seorang yang pandai masak, tapi kalau lah selepas waktu anak dara dulu rajin masak kan. Pandai je masak. Masak semua sedap. Tapi lepas kahwin tu suami kata kat kita ni, tak apa saya ambil orang gaji. Tak pernah masak untuk 30 tahun. Tiba-tiba nak masak balik, hilang dah, tumpul dah. Benda tu tak hilang tapi dia tumpul lah. Tumpul masak juga tapi tak sesedap dulu. Jadi kemahiran ni, ia adalah satu bentuk saya tak tahulah, saya nak letak dia sebagai sesuatu yang Tuhan kurniakan kepada kita yang kita boleh terima, bina dan kita boleh nilai. Jadi, bila kita terima kemahiran ini, ia berguna untuk kita. Yang menjadi masalahnya sama ada kita nak terima atau tidak kemahiran tersebut. Benda tu dah ada dah. Tuhan dah bagi dah semua orang otak. Tapi adakah semua orang mahu kepada kemahiran berfikir? Itu soalannya. Jadi kalau pelajar-pelajar Maida menerima kemahiran ini sebaiknya, maksudnya anda mahu membina kemahiran ini. Binalah kemahiran ni. Tak susah pun, tak susah. Yang penting anda mahu menerima, anda mahu membina. Okay? Kita nak jadi pakar ke, tak nak jadi pakar ke, itu terpulang kepada kaedah kita mempertingkatkan kemahiran. Dan juga bagaimana kita dapat melepasi setiap tahap kesukaran. Sekarang ni mungkin tak sukar lagi lah sebab anda masih lagi dengan ibu bapa ya. Tapi satu masa nanti bila anda sudah tidak bersama ibu bapa, anda hidup sendirian atau mungkin ada pelajar yang sudah hidup sendirian sekarang. Atau anda menjadi ketua keluarga. Kesukaran-kesukaran tadi semakin bertambah. Kira kalau main game kan, awak kan minat main game. Kalau main game tu orang kata dia naik level kan, naik level. Itu maksudnya kemahiran. Dan berfikir ini adalah sesuatu yang anda lakukan dah. Dah pernah buat. Cumanya sekarang ni anda nak menjana ia menjadi lebih baik. Menjana ia lebih tajam. Orang yang mempunyai fikiran yang tajam, dia tidak akan teragak-agak, dia tidak akan tergopoh gapah dalam mencapai keputusan di penghujung proses pemikiran. Okey, ada sikit lagi ni. Yang ini tadi satu bentuk macam proses lah yang saya cakap tadi tu, proses kita belajar daripada kecil lah. Daripada anda tak pandai berjalan, anda dah boleh berjalan, dah boleh berlari, dah boleh melompat, lepas tu pergi sekolah, belajar pula kat sekolah. Semua tu proses lah tu untuk memantapkan proses kebolehan otak kita. Bila sampai satu tahap di mana anda rasa anda dah matured, istilahnya matured, matang, anda rasakan bahawa ada perkara-perkara yang anda boleh buat keputusan tu, boleh pandang dah. Yang ini baik, yang ini baik, yang ini buruk. Waktu kecil dulu tak boleh nak tentukan mana baik buruk kan. Kalau kita kecil, saya ada anak umur dalam 2 tahun. Dia nampak kuali panas ke, dia nampak ceret panas ke, dia tak fikir, dia tak tahu baik atau buruk. Yang dia tahu dia nak pergi pegang je benda tu. Dia nak kacau je. Dia nampak pisau pun dia nak pergi ke kat pisau sebab dia tak tahu baik buruk. Itu maksudnya proses berfikir tu dia tak capai lagi kepada proses pembezaan baik dan buruk. Di sinilah yang menunjukkan bahawa sama ada anda dah mula menjana kehidupan yang lebih baik, peribadi yang lebih baik atau tidak bila anda rasa sesuatu berlainan. Di penghujung semester anda rasa tak sesuatu yang berlainan pada diri anda selepas belajar subjek ni. Okey. Kemahiran dan berfikir. Okay. Untuk melibatkan penilaian terhadap kualiti berfikir, ia menjadi rumit. Okay. Contohnya macam ni lah. Jika ada 2 orang pelajar, saya bagi satu soalan. Cuba saya bagi soalan satu kejap. Nanti sekejap nak tengok nama. Oh, ada kat depan saya. Okay. Zafri ada? Zafri. Ada. Okay.
Zafri, apa hobi? Zafri, Apa hobi awak? Apa hobi awak? Main pingpong. Main pingpong, bagus. Main pingpong, bagus. Nobatricia, ada tak? Ada tak? Tak ada. Okey, kita tukar. Hajar, Hajar ada? Hajar? Ke tak dengar? Ada? Tak jelas. Ada. Hajar. Hajar apa hobi Hajar? Hobi. Hobi. Ya? Ke tak ada hobi? Tak tahu. Semua tak ada yang suka sangat. Okey, terima kasih. Kita tanya apa tu Dini pula, Dini. Ya, Puan. Apa hobi Dini? Bersukan. Bersukan, spesifik sikit. Takkan semua sukan main? Futsal lah. Futsal, okey. Nur Anisa? Apa hobi Nur Anisa? Hobi saya gemar macam tulis kata-kata. Oh, puitis ke orangnya ni? Okey. Ada 4 jawapan daripada 4 orang pelajar dan rakan-rakan anda tadi mempunyai hobi yang berlainan. Baik, apa yang kita nampak di sini ialah itu adalah hobi awak yang cuba untuk yang boleh meningkatkan kemahiran. Satu kemahiran atau 2-3 kemahiran dalam diri anda. Okey, sekarang ni keempat-empat pelajar tadi, tolong buka mic keempatnya. Dini, siapa tadi? Hajar, Anisa dengan Zafri. Cuba buka mic. Tolong jawab soalan daripada madam ni. Apa yang awak selalu masukkan bila awak masak nasi goreng? Okey. Jawab. Bawang. Okey. Siapa tu? Siapa jawab bawang? Anissa. Anissa. Okey. Hajar? Belacan. Apa? Belacan. Belacan. Yo. Okey. Zafri? Telur. Dini? Telur juga. Telur juga. Baik, terima kasih keempat-empat. Adakah anda rasa jawapan rakan-rakan anda tadi salah? Husni, awak rasa jawapan member awak tadi salah tak Husni? Bawang, telur, belacan, masak nasi goreng. Betul. Kenapa betul? Sebab memang bahan dia tu. Okey, terima kasih Husni. Ini yang Madam cuba tunjuk bila awak dilahirkan atau mempunyai satu background atau satu kemahiran atau satu ilmu awak sendiri yang awak pegang daripada lama-lama dulu atau kebiasaan anda, bila anda melakukan proses berfikir, anda kena tahu bahawa proses berfikir anda tidak akan sama dengan proses berfikir orang lain kerana background awak tadi. Saya tanya tentang nasi goreng. Kalau semua manusia mempunyai fikiran yang sama, bila disebutkan nasi goreng, jawapan pertama yang keluar selalunya nasi. Nasi goreng tak ada jawapan lain. Nasi mana boleh jadi nasi goreng kalau tak ada nasi? Letaklah bawang, letaklah belacan, letaklah telur, tak jadi nasi goreng. Dia jadi telur, bawang, belacan. Telur, bawang, belacan goreng. Jadi nasi goreng tak? Tak jadi. Itu menunjukkan bahawa bila awak nampak nasi goreng, Madam cakap apa yang awak masukkan ke dalam nasi goreng. Jadi awak nampak apa ingredient lain selain nasi, itu yang anda nampak. Tapi soalan sebenarnya very basic. Apa yang anda masukkan dalam nasi goreng? Kalau ikutkan nasi goreng ni, nasi dengan minyak tu je awak goreng dalam kuali, jadilah nasi goreng. Tak perlu masuk benda tadi pun tetap jadi nasi goreng. Asalkan ada nasi, nama dia nasi goreng. Kalau bagi telur saja dengan minyak, jadi telur goreng. Kalau bagi bawang saja dengan minyak, jadi bawang goreng. Letak belacan dengan minyak, jadi belacan goreng.
Oh sedap belacan goreng tu, berbau satu rumah. Kan? Jadi soalan di sini saya tak kata anda jawab salah, tetapi proses berfikir anda itu ialah begitu. Itu level berfikir anda. Kalau anda memandang satu perspektif yang lain, orang tanya apa yang ada dalam nasi goreng menjadikan dia nasi goreng. Nasi lah. Kalau mi goreng, mi lah yang paling penting kan. Tak ada mi, tak jadi mi goreng. Itu bagaimana kita memandang tahap berfikir orang. So sekarang saya dah nampak tahap berfikir 4 orang pelajar tadi. Tak cakap salah. Tetapi maksudnya ia boleh dijana. Mungkin ramai yang kata, betul juga dia kata madam ni. Saya tak kata saya betul. Saya cuma kata itu adalah bagaimana level pemikiran kita. Macam tadi, anda mungkin lebih tinggi daripada anak kecil yang memegang ceret panas. Level anda tinggi. Tapi bila ditanya tentang nasi goreng tadi, mungkin level awak tak sampai kepada level yang sepatutnya kita pandang benda tu. Jadi, kenapa awak buat dalam kelas ni? Itulah nak generate, nak membina, menggerakkan, memanipulasi minda kita ni jangan pandang benda tu dalam satu dimensi. Pandang benda tu daripada 2-3 dimensi. Bila kita pandang satu dimensi, tak tentu betul lagi. Cuba pandang 1-2 dimensi. Pandang 1-2 dimensi maksudnya kalau sekarang awak pandang di hadapan ataupun di atas macam laut lah. Macam laut Awak pandang hanya di pantai sekarang. Sekarang pergi jauh sikit. Pergi atas air. Lepas tu pergi jauh sikit. Pergi dalam air. Lepas tu pergi jauh sikit. Pergi masuk lagi jauh. Maksudnya masuk lebih jauh. Masuk lebih jauh. Masuk lebih jauh. Itu adalah proses berfikir yang mematangkan kita. Boleh jadi cuba tanya siapa-siapa dan tengok level berfikir dia di mana, tanya dia. Dalam nasi goreng letak apa? Okey, soalan mudah. Okey, kita teruskan. Jadi senarai proses berfikir ni banyak. Kalau nak cakap satu-satu tu, sebenarnya saya tak perlu cakap satu-satu ni, tapi anda tahu semua proses ini ada dalam proses berfikir. Otak ni besar ke kecil? Otak ni kecil je. Tak adalah besar sangat. Kalau kepala kita besar ni, otak tu atas ni je. Dia tak termasuk dengan muka ni, tak ada. Jadi kecil je otak kita tu, tak besar. Tetapi proses yang dijalankan oleh otak itu terlampau besar. Bagaimana dia boleh menyimpan maklumat yang begitu banyak sejak macam saya lahir tahun 1981. Allah, tuanya dia jawab. Tuanya puan ni kan. Memang saya dah tua, saya akui. Okey, sejak tahun 1981 sehingga tahun 2020, nak masuk tahun 2021, saya bakal 4 series, saya bakal berumur 40 tahun. Otak saya boleh menyimpan berapa juta data dalam otak saya sejak saya lahir sampai saya berumur 40 tahun. InsyaAllah tahun depan kalau panjang umur. Okey, tengok. Ini adalah keindahan dan juga keunikan apa yang kita panggil kurniaan Allah sebagai otak. Kan? Itu otak. Jadi, proses ni hanyalah sebahagian. Kita mungkin ada beberapa proses lagi yang kita tak tahu perkataannya dalam bahasa Melayu. Mungkin ada dalam bahasa sains. Proses yang berlaku. Tapi yang kita tahu ialah inilah. Kita ada pengimajan, kita ada buat kesimpulan. Dan yang lain tu boleh tengok apa maksudnya dan boleh tengok prosesnya. Sebab saya kata, saya tak nak ajar awak teori banyak sangat, nanti awak bosan. Okey, jadi tahulah ini sebahagian daripada proses yang dialami oleh otak kita. Baik, sedikit tentang konsep thinking about thinking. Okey, konsep ini akan dibicara dengan lebih mendalam dalam bab 3 rasanya, dalam bab berfikir secara kritis. Okey, konsep thinking about thinking ni, kita tu lah madam kata, awak bukan sekadar memandang di permukaan, anda akan cuba masuk sampai ke dalam. Sebab bila kita belajar tentang konsep thinking about thinking, kita disuruh untuk berfikir tentang berfikir. Bagaimana berfikir tentang berfikir? Maksudnya pandang 2-3 dimensi. Kalau anda sekadar pandang nasi goreng, kena letak bawang, belacan, telur, kenapa tidak pandang bahawa nasi goreng itu perlu letak nasi? Itu thinking about thinking. Kan mudah kalau saya jawab tadi, letak nasi ya madam. Mustahil kalau nasi goreng tak letak nasi. Itu mula awak mula mempersoalkan diri. Tak apa, anda belajar. Tapi itu yang kita nak. Kita nak bila kita berfikir, kita belajar tentang proses berfikir, we are thinking about thinking. Berfikir atas berfikir. 2-3 lapis pemikiran. Sebab memang otak kita ni tak akan jam. Kalau jam tu orang kata kalau laptop ni banyak sangat barang dia boleh hang. Otak kita boleh hang, ada awak kata ada boleh hang madam. Tiba-tiba khabar, ingat khabar rupanya tak khabar.
pesen khabar tu khabar dia. Berapa ramai orang yang tak betul dah minda dia. Itu bukan sebabnya dia berfikirlah banyak sangat, tak. Berfikir, otak ni, makanan dia ialah berfikir. Proses dia ialah berfikir. Dia akan jam kalau awak tak berfikir. Macam pisau. Awak pakai pisau, kalau awak asah setiap hari, dia akan tajam. Kalau awak tak asah pisau, pisau tu akan tumpul. Sama macam otak awak. Awak tak berfikir, otak awak akan jadi lembab. Bila lembab tu jadi jam. Kita jangan fikir, saya tak nak guna otak saya. Kesian ke otak saya. Kalau banyak-banyak berfikir, otak saya jam. Nanti saya masuk Tanjung Rambutan. Tak. Yang masuk ke Tanjung tak Tanjung tu, kadang-kadang mereka bukan kerana minda mereka yang terlampau banyak berfikir. Mungkin ada, mungkin kita tak tahu kes lah. Tetapi kebanyakannya sebab jiwa kacau. Sebab tu orang kata, kebanyakannya Pak guna istilah rumah sakit jiwa. Okey, tapi panggil klinik mental, hospital mental tu wallahualam. Mungkin mental dia juga mempunyai gangguan. Tapi kebanyakannya sakit jiwa, masalah jiwa banyak. Kan? Kalau selagi dia menggunakan akal dia, Allah dah banyak kali cakap dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah menyuruh kita untuk berfikir, gunakan akal kamu, guna akal banyak kali diulang dalam beberapa ayat Al-Quran. Tapi kita tak nak guna akal, jadi jam lah. Saya cakap tadi, akal kita ni macam pisau, kena asah. Kena tajamkan akal kita, barulah kita boleh sihat. Tapi kalau kita tak nak asah akal kita, gitu, akan lama-lama dia jam. Bila jam tu, mulalah dirasuk oleh perasa macam-macam, kita end up as orang yang lebih sakit. Okey, jadi ingat setiap kali jiwa kacau, letakkan dahulu minda di hadapan. Jiwa tu letak bawah. Fikir dulu apa yang terbaik. Fikir apa yang agama sarankan ketika kita mempunyai jiwa yang kacau. Okey, fikir apa yang disarankan oleh ramai ahli-ahli motivasi. Fikir apa yang disarankan oleh ibu bapa kita, kan? InsyaAllah kita akan nampak bahawa mainan jiwa ni kalah dengan mainan akal. Jiwa ni kalah kalau dengan akal. Tak ada yang boleh mengalahkan jiwa selain daripada akal. Tu je madam boleh pegang. Sebabnya madam bukan tak ada jiwa. Dia kata madam ni asyik fikir je kan. Tak ada jiwa ke? Tak ada perasaan ke? Ada. Kan? Madam juga pernah berada di kasut anda. Madam pernah jadi remaja. Apa ingat-ingat madam keluar besar macam ni ke dari perut mak dulu? Tak ada lah. Madam keluar dulu jadi baby. Jadi teenagers kan. Jadi remaja. Semua mengalami apa yang awak alami. Ya betul kita bermain dengan permainan jiwa. Tapi bila sampai satu tahap kita nak bina kematangan kita, nak jadi peribadi yang lebih baik daripada semalam, kita bina melalui akal. So, try to make thinking about thinking becomes reality. Konsep ni jadikan reality. Jangan fikir pada permukaan sahaja. Fikir sampai ke dalam dasar. Lama ke madam nak berfikir untuk sampai ke dasar tu madam? Ia bergantung kepada pengalaman awak. Bergantung kepada tahap pemikiran anda. Bergantung kepada tahap pembacaan anda. Tahap environment anda. Ia banyak juga yang mempengaruhi tahap pemikiran kita ni. Jadi, apa perlu buat? Terima. Madam guna istilah terima. Terima ilmu yang datang. Terima informasi yang datang. Dan cuba fikir ia melalui pandangan yang lebih luas. Jangan fikir sempit. Bila anda mampu buat benda tu, barulah anda boleh sedikit latih minda untuk jadi lebih matang dan boleh nampak benda tu dari segi persepsi yang pelbagai. Okey, paradigm. Orang kata open your paradigm. Paradigma tu kena luas. Bumi ni luas. Kalau ikutkan, kalau kira universe, kalau kira galaksi ni, kita ni kecil je. Kecil sangat. Kalau kita kecil, kita nampak semut kecil sebenarnya. Dalam galaksi ni kita sekecil semut je. Jadi kenapa kita tak nak berfikir seluas galaksi? Kenapa nak fikir begitu sempit? Okey. Fikir ya. Jom kita tengok. Tujuan kenapa nak kemahiran berfikir ni sebenarnya dah masuk dalam CLO kita ya. Course learning outcome kita, course learning outcome. Tapi madam letak perkataan Albert Einstein dekat sini, dia kata education is not the learning of facts but training the mind to think.
Salah satu kegagalan pendidikan kita ialah kita mendidik anak-anak kita pas periksa. Dan pergi sekolah, demo kena dapat nombor 1. Kalau tak mama tak say belanja KFC. Demo kena dapat 100. Satu subjek 100, mama bagi 50 ya. Kita ajar anak kita apa? Kita ajar anak kita learning the facts. Sedangkan education itu bukan learning the facts only. Sekarang ni kita baru nak menuju kepada itu sebenarnya. Sekarang ni Malaysia baru nak ubah dari segi yang lain pula. Dulu kita pandang kepada kelayakan. Yalah, kalau demo tak belajar molek, esok hari nak kerja ke apa? Tu soalan dia. Kalau tak dapat graduan apa awak ni? Counselling. Kalau tak dapat diploma counselling, esok hari nak jadi ke apa? Nak pergi makan anak orang ke apa? Tu mak-mak zaman dululah. Mak-mak zaman sekarang mungkin tidak. Atau mungkin ya. Anak saya umur 9 tahun, lelaki. Dia kata dia nak jadi petani. Dia cakap dengan saya, ibu, K nak jadi farmer, dia cakap. Kata, bagus. Saya cakap pada anak saya, bagus nak jadi farmer. Kenapa? Sebab sukalah tanam-tanam keluar. Keluar pokok. Tanam-tanam keluar bunga. Tanam-tanam keluar buah, dia kata. Dia dalam darjah berapa sekarang? Darjah 3. Saya kata, bagus, tak apa. Belajarlah nak jadi farmer. Belajarlah nak jadi pekebun. Salah ke dia pekebun? Tak salah pun. Sebab saya tahu bila saya train minda dia macam tu, dia bukan lagi belajar fakta. Dia akan mula mempelajari kemahiran. Dia akan mula mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan apa yang dia minat. Sebab bila dia minat, baru dia boleh train. Itulah education kita. Mula nak ajar pelajar melalui subjek MPU. Mata pelajaran pengajian umum ni dia banyak subjek yang bukan fakta. Dia banyak subjek kemahiran, subjek kesedaran, subjek memupuk nilai. Ya, sebab tu awak belajar. Semua ni bawah MPU. Ni subjek saya ni bawah MPU. Kalau awak tak tahu lagi, apa dia MPU kak? MPU tu mata pelajaran pengajian umum. Yang sekarang telah diwajibkan mempelajarinya. Sebab kita nak train pelajar kita guna minda, guna kemahiran. Okay, ada tangan yang bagus dalam bidang electrician. Okay, awak boleh fokus untuk pergi ke bahagian electrician. Ada tangan yang bagus bab IT. Tak apa, masuk bab IT. Ada tangan yang bagus jadi chef. Masuk chef. Tak semua orang yang jadi pegawai dalam sebuah organisasi itu mempunyai kehidupan yang lebih baik daripada mereka yang berniaga sahaja. Yang berniaga satu hari masuk 5,000. Yang kerja office sebulan baru 5,000. Tu pun tolak ke WSP, tolak loan, tolak gapo-gapo. Lala tinggal 300,500. Sedih bunyi dia. Tapi itu kenyataan. Okay. Jadi Albert Einstein mengatakan bahawa education is not learning the facts. Awak tak perlu belajar fakta sepatutnya. Awak kena train minda awak untuk berfikir. Kenapa saya belajar matematik? Kenapa saya belajar 1 campur 1 sama dengan 2? Kenapa saya belajar bahawa A, B, C, D tu kena susun dalam bentuk A, B, C, D. Kenapa? Bukan D, C, B, A. Itu yang perlu difikirkan. Bila kita berfikir sedemikian, awak berfikir sedemikian, baru awak boleh menghargai subjek yang awak belajar ni. Pelajar-pelajar diploma, tahfiz qiraat, bahasa Arab, KTWQ. Okay, saya panjang sangat payah nak sebut. Counselling, DPI. Kalau saya tanya anda, apa maksud subjek yang awak belajar? Subjek major awak. Apa maksud awak belajar semua subjek major tu sebenarnya? Bagaimana ia membantu anda nanti bila dah graduate? Bagaimana? Anda belajar tentang syariah, anda belajar tentang Al-Quran, anda belajar tentang hadis dan sebagainya. Bagaimana ia membantu anda nanti bila dah keluar daripada KIAS? Boleh jawab tak? Kalau boleh jawab, sila jawab. Ada siapa nak jawab? Madam bagi masa 1 minit. Cuba jawab. Senyap je. Tidur ke? Hello, tidur. Hilang dah ke? Ada. Ingatkan tidur dah. Boleh jawab ke? Apa sebenarnya maksud subjek yang awak belajar ni? Puan, ulang balik soalan tu. Okey, anda pelajar-pelajar diploma kan? Diploma bahasa Arab, counselling, DPI, okey, tahfiz qiraat ni. Apa sebenarnya yang anda dapat? Okey, apa nilai yang anda dapat bila belajar subjek-subjek major? Subjek major hok bawah diploma awak ni. Subjek major tu hok subjek jabatan awak. Awak dapat ke apa? Dan apa kegunaan dia nanti selepas awak graduate? Tu yang saya nak tahu.
Saya jawab boleh? Boleh Batusha. Bagi saya bahawa diploma bahasa Arab ni, sebenarnya kita tahu bahasa Arab ni adalah bahasa syurga. Jadi antara kita semua memang layak untuk belajar dan sambil tu kita juga boleh tambah lagi ilmu untuk mentafsir Al-Quran. Dan apabila keluar daripada QIAS, kita juga sebagai orang yang belajar bahasa Arab ni boleh jadi tour guide untuk orang-orang asing yang akan datang ke Malaysia. Itulah. Okey. Syukran. Saya bahasa Arab saya kadang-kadang bunyi Arab, kadang-kadang bunyi Mat Saleh. Okey, syukran tu alhamdulillah keluarlah bunyi Arabnya tu. Yang bagus. Terima kasih Batisha. Okey, ada lagi yang selain bahasa Arab? Grup yang bukan budak pelajar bahasa Arab. Mana pelajar kaunseling? Tak mengaku belaka. Okey, jadi sekarang ni tanya awak dalam semester berapa sekarang ni, cuba tanya diri anda, apa subjek ini boleh beri kepada anda selepas anda bergraduasi nanti? Kalau tak banyak pun mungkin 2-3 subjek boleh pilih. Lepas graduasi nanti dia boleh buat macam ni, dia boleh beri ini kepada saya, dia boleh beri ini kepada saya. Salah satunya ialah subjek kemahiran berfikir ni boleh memberi anda input yang bagaimana. InsyaAllah. Mungkin di penghujung semester nanti anda boleh beritahu saya. Buat masa ni mungkin tak nampak lagi Okey, ada belakang ingatkan hilang dah sebab senyap sangat. Okey, kita tengok seterusnya Okey, kita masuk kepada subtopik yang kedua iaitu kemahiran berfikir dari perspektif Islam. Saya suka nak kongsi ayat-ayat Al-Quran ni. Sebenarnya awak lebih hebat berkaitan dengan ayat Al-Quran dan saya rasa anda pun tidak akan menyangkal atau menafikan bahawa di dalam ayat Al-Quran itu Allah banyak kali merujuk kepada mereka yang berfikir itu akan boleh melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Okey, bila melihat tanda-tanda kebesaran Allah sebenarnya bukan sekadar melihat dari mata, bukan istilah melihat itu secara direct tak. Melihat kebesaran Allah itu ialah kita boleh rasa bahawa takdir yang diberikan kepada kita ini adalah daripada Allah. Makanan yang diberikan daripada Allah. Awak belajar sekarang pun daripada Allah. Jadi itu maksudnya melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dengan caranya kita berfikir. Dengan cara kita menggunakan akal. Baik dan saya ada satu video yang saya nak kongsi dengan anda. Harap-harapnya berbunyilah videonya. Kalau videonya tak berbunyi, tolong cakap dengan saya Kejap, sebenarnya saya kena keluar tengok. Dekat sini dah buka tak? Okey, saya present. Tak ada. Mana saya present? Okey, tak apa. Kejap. Saya tak present ke dengan awak? Saya tak present ke dengan awak? Astaghfirullahalazim. Tak puan, tak puan. Kenapa tak tanya? Astaghfirullah. Patutlah awak macam terkelip. Saya duk buka PowerPoint dari tadi, rupanya saya tidak present. Awak ni reda je Memang jadi student reda dah. Allahu Akbar. Saya pun jadi reda lah dengan awak dah. Ni baru present kan? Husni apa tak ayat dengan sayanya? Allah. Okey, yang banyak-banyak tadi tu sebenarnya ada PowerPoint slideshow yang saya tunjuk ni. Ni saya tunjuk PowerPoint cantik yang saya buat PowerPoint saya ni. Awak tak nampak? Tak apalah, redalah. Let bygone be bygone. Kita teruskan dengan yang seterusnya. Luculah. Itulah kadang-kadang pensyarah dia shock sendiri. Benda biasalah shock sendiri tu bila main dengan yang online ni. Okey. Baik, saya nak tengok kejap. Boleh ke tak ni? Saya takut tak berbunyi video saya ni. Hopefully berbunyilah. Okey, cuba dengar. Ada bunyi tak? Ibrahim alayhi salam is claimed by the Muslims. I showed you how in the first point. Ada bunyi tak? Ibrahim alayhi salam. Tak ada, madam. Tak ada. Tak ada. Saya pun tak tahu berapa jadi tak berbunyi. Cuba siapa nama? Husni awak pergi dekat people ni. Lepas tu awak klik dekat mikrofon saya ni. Awak cari nama saya satu lagi, klik kat mikrofon ni. Boleh tak unmute kan? Sebab Husni host
Okay, kejap madam. Ha. Saya buat. Awak unmute saya. Yang ni, yang satu lagi. Saya ada 2 nama kan keluar kat tepi tu. Tengok nama saya yang satu lagi ni. Boleh buka tak gambar speaker ni? Tak boleh? Oh, speaker is blocked. Okay. Yang ni macam mana nak buat benda ni? Tak boleh lah video. Tak jadi. Ni tak boleh tukar yang ini kepada speaker, penggunaan speaker. Tak boleh Macam mana saya nak buatkan ini? Islam is claimed by the Muslims. I showed you how in the first point I made, how his connection. Dengar? Tak, bang, tak. What's wrong Tak dengar, bang. Dulu main ada dengar. Sekejap. Kita cuba setting sikit. System. Sound. Okay, cuba saya buka